Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Linnabil karim wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dikasihi, yang dimuliakan Allah, kita akan sambung perbahasan daripada kitab Syarah Hadis Jibril karangan Al-Allamah Al-Muhaqqiq Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumait hafizahullahu ta'ala. Perbahasan kita adalah pada bab zakat. Kita telah pun bahaskan pada pertemuan sebelum ini bahawa zakat ini terbahagi kepada dua bahagian. Sebelumnya ia adalah salah satu daripada rukun Islam. Maka setiap individu muslim menjadi wajib kepadanya untuk mengetahui secara umum apa itu zakat. Kalau langsung tak tahu apa itu zakat, maka berdosa. Setakat apa yang wajib semua orang Islam tahu, yang perlu diketahui secara fardu ain bagi setiap individu muslim, ialah dia sekurang-kurangnya tahu bahawa zakat adalah salah satu daripada rukun Islam, dan dia tahu apakah itu maksud zakat, iaitu mengeluarkan sesuatu daripada hartanya yang telah ditetapkan mengikut kepada jenis zakat tersebut. Kalaulah dia merupakan zakatul mal, zakat harta, maka ada pembahagian-pembahagian yang tertentu. Yang kedua, zakatul badan, zakat fitrah, maka ada kadar yang tertentu. Itu sahaja general knowledge tentang zakat yang wajib seorang individu muslim tahu. Yang wajib, ya. Maksudnya kalau itu pun dia tidak mengerti, maka dia berdosa. Kemudian kalaulah seseorang itu sudah sampai kepada keperluan dia untuk membayar zakatul mal, zakat harta, maka orang ini akan jadi wajib kepada dia pula untuk mempelajari apakah kadar zakat yang dikenakan kepada dia. Jadi bila sampai waktu dia sudah layak untuk mengeluarkan zakat, maka dia kena belajar, wajib ambil tahu harta dia kena zakat atau tidak, simpanan dia kena zakat atau tidak, perniagaan dia kena zakat atau tidak, penternakan dia kena zakat atau tidak, simpanan emas dan perak dia kena zakat atau tidak. Ini wajib dipelajari kalau seseorang itu hartanya sudah sampai kepada kadar yang perlu untuk membayar zakat. Tapi kalau dia adalah satu orang yang harta yang dia ada pun dia pasti memang takkan kena zakat, harta yang dia ada pun adalah cukup-cukup makan saja. Kalau orang seperti ini, dia tak tahu pun kadar zakat harta berapa, kadar zakat simpanan emas berapa, kadar zakat simpanan perak berapa. Kalau dia tak tahu pun, dia tidak berdosa, kerana belum sampai kepada dia keperluan untuk mempelajari detail.
Jadi demikian setiap ilmu yang perlu kepada kita bila sampai kepada masa dan sampai kepada tuntutan untuk kita pelajari, maka kita wajib belajar. Jadi zakat ini terbahagi kepada dua. Kita dah bincangkan bahagian yang pertama, iaitu zakatul mal atau zakat maliyah. Zakat harta yang ianya terbahagi kepada beberapa bahagian, termasuk zakat emas dan perak, termasuk zakat perniagaan, termasuk zakat tanaman, termasuk zakat penternakan, termasuk zakat simpanan dan sebagainya. Semua itu duduk di bawah zakat maliyah dipanggil, zakat harta. Ini bahagian pertama kita dah bincang. Bahagian yang kedua yang ingin kita bincangkan hari ini ialah zakatul badan atau zakat badaniyah dipanggil dalam istilah fiqh, iaitu zakat fitrah. Memang pun dekat kepada kita dah pun musim untuk membayar zakat fitrah. Jadi ada baiknya juga kita mengambil tahu, kita refresh balik, ulang kaji balik, dan mungkin semua pun daripada kalangan kita pun tahu tentang zakat fitrah. Hanya kita mahu melihat secara umum apa yang disebut di dalam kitab ini oleh pengarang. Zakat fitrah, kata pengarang kitab, kewajipannya bermula dari tenggelam matahari terakhir daripada bulan Ramadan ke atas mereka yang memiliki lebihan daripada makanan ruji mereka dan tanggungan mereka pada hari raya dan malamnya, lebihan daripada tempat tinggal, hutang yang sudah selesai, khadam dan peralatan pekerjaannya. Jadi informasi pertama sekali yang disebutkan oleh pengarang kitab tentang zakat fitrah adalah bilakah zakat fitrah akan jadi wajib untuk dikeluarkan. Waktunya bila? Jadi waktu wajib membayar, mengeluarkan zakat fitrah adalah bermula tenggelamnya matahari pada hari terakhir bulan Ramadan. Cuba dengar clear ya. Yang kita bahaskan sekarang adalah bila tempoh wajib bayar zakat fitrah. Maksudnya kalau sampai tempoh tu dia tak bayar zakat fitrah, dia berdosa. Jadi zakat fitrah ni ada tempoh wajib, ada tempoh sunat, ada tempoh harus, ada tempoh yang haram bayar. Ada beberapa masa tu kita perlu ambil tahu. Kita biasa kalau bulan Ramadan, masuk saja bulan Ramadan dah boleh bayar zakat fitrah. Ya, memang dah boleh bayar zakat fitrah. Itu zakat, itu tempoh yang harus. Sebenarnya ada tempoh yang paling afdal, sunat untuk bayar zakat fitrah, ada tempoh yang tertentu bila dia. Kemudian ada tempoh yang wajib bayar. Maksudnya kalau sampai kepada tempoh tu dia tak bayar, dia berdosa. Satu Ramadan sudah boleh bayar zakat fitrah kan? Sudah. Tapi kalau dia tak bayar, berdosa tak? Tak berdosa. Kerana apa? Itu baru masuk tempoh harus bayar. 15 Ramadan dia tak bayar lagi zakat fitrah, it's okay. 29 Ramadan dia tak bayar lagi zakat fitrah, tak berdosa dia. Tapi kalau dah masuk ke hari terakhir bulan Ramadan, bila waktunya? Bila tenggelam matahari pada hari terakhir Ramadan. Katakan 30 Ramadan. Biasa 30 Ramadan pukul 7.30, 8 malam semuanya duduk depan televisyen untuk mendengar announcement besok raya ataupun tidak. Katakan diumumkan besok raya. Hari ini sekarang ni kita berada pada malam raya contoh. Tadi tenggelam matahari tadi, itu sudah masuk waktu wajib bayar zakat fitrah. Bermula waktu itu. Bermula waktu wajib bayar zakat fitrah adalah dari tenggelam matahari hari terakhir daripada bulan Ramadan sampailah bila? Sampai sebelum sembahyang raya besok. Jadi itu adalah tempoh wajib bayar zakat fitrah. Jadi kalau dalam tempoh itu satu orang tidak mengeluarkan zakat fitrah, kalau dah bermula saja solat hari raya dia masih lagi tak bayar zakat fitrah, maka orang itu berdosa.
berdosa sebab dia sudah melepasi waktu wajib mengeluarkan zakat fitrah. Tapi kalau dia kata dia berdosa, adakah dia tak perlu bayar? Dia kena bayar juga. Walaupun ketika selepas solat hari raya membayar zakat fitrah itu hukumnya haram, waktu itu adalah waktu tempoh haram bayar zakat fitrah, tapi dia kena bayar juga. Apa sebab? Kerana dia sudah terlepas daripada waktu wajib membayar zakat fitrah. Jadi kepada itu dari segi waktu wajib. Kemudian dari segi waktu sunat membayar zakat fitrah, bila waktu paling afdal sekali bayar zakat fitrah adalah selepas terbit matahari 1 Syawal sehingga sebelum mendirikan solat raya. Maksudnya waktu tu sekejap je lah kan. Katakan terbit matahari 1 Syawal pukul 7 suku contohlah, dah syuruk dah. Sampai bila kita nak semayang raya? Semayang raya biasa pukul apa? Pukul 8 ke? 8.30 contohnya. Jadi lebih kurang 1 jam gap tu, itulah waktu yang paling afdal mengeluarkan zakat fitrah. Tapi dengan syarat, kalaulah zakat fitrah itu kita sendiri yang pergi sampaikan kepada asnaf. Jangan pula pagi raya kita nak mengamalkan sunat bayar zakat fitrah, pagi raya kita pergi cari amil. Amil dah balik kampung dah. Dah kita terkapai-kapai macam mana nak bayar zakat fitrah ni. Hari tu belajar Ustaz Bashir kata awal pagi raya sunat bayar zakat fitrah waktu paling afdal. Dia pun tunggulah sampai pagi raya. Tunggu pagi raya, datang Majlis At-Taqwa, ambil zakat dah balik cuti dah. Kaunter zakat ditutup. Jadi yang tu kena buat perancangan awal. Ini mengikut kepada kita punya cara, maka kena buat suatu arrangement yang lebih sesuai dengan kita punya cara pembayaran zakat fitrah. Kita akan bayar zakat fitrah dengan bayar kepada Majlis Agama Islam. Maka kalaulah ada waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah ketika tempoh yang sunat itu, maka itu yang paling afdal. Tapi kalau nampak budaya kita mungkin pagi raya tu susah, tak apalah, jangan tunggu pagi raya, keluarkanlah lebih awal lagi. Kerana apa? Kerana risau kalau pagi raya tu kita tidak mampu untuk mengeluarkan zakat fitrah, dan kita pun tak tahu nak bagi zakat fitrah tu kepada siapa. Kalau pagi raya tu dia datang Masjid At-Taqwa, dia pun nak bayar zakat fitrah, contohnya dia beli beras contohlah, dia pun nak pergi cari siapa dekat sini, nak cari orang-orang miskin bukan senang. Jadi oleh itu kita mungkin kena buat satu arrangement yang lebih baik untuk memudahkan kita punya proses pembayaran zakat fitrah. Kemudian waktu harus membayar zakat fitrah. Masuk waktu harus, kalau dia keluarkan zakat fitrah ketika itu, zakat fitrahnya sudah sah. Bila bermula waktu itu? Apabila tenggelam matahari pada 1 Ramadan, malam 1 Ramadan. Contoh, besok telah diumumkan 1 Ramadan. Okey, besok telah diumumkan 1 Ramadan. Jadi bermula daripada maghrib tadi sudah boleh bayar zakat fitrah. Ini waktu yang harus. Maksudnya kalau dia dah bayar zakat fitrah ketika itu, zakat fitrahnya dikira sah. Tapi kalau dibayar sebelum daripada 1 Ramadan, sah ke zakat fitrah? Tak sah. Zakat fitrahnya tak sah. Kerana apa? Belum masuk lagi waktu yang diharuskan untuk membayar zakat fitrah. Itu dari segi waktu. Kemudian pengarang kitab sebutkan dari segi siapa yang wajib mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah ini wajib dikeluarkan ke atas mereka yang memiliki lebihan daripada makanan asasi mereka pada malam hari raya, dan untuk mereka-mereka yang berada di bawah tanggungan mereka dan ada tempat tinggal dan hutang sudah diselesaikan. Maka selagi mana perkara-perkara itu dapat dibuat oleh seseorang,
semiskin mana pun dia, kalau malam raya dia ada cukup makan untuk dia dan juga untuk ahli keluarga yang berada di bawah nafkah dia, dan dia ada tempat tinggal. Tak kiralah tempat tinggal tu di rumah orang ke, tumpang ke, yang penting ada tempat tinggal. Tak mesti dia kena miliki rumah dia sendiri. Kemudian dia ada cukup makanan untuk ditanggung kepada keluarganya sepanjang malam sampai besok pagi. Cukup saja syarat tu, maka orang itu dah wajib bayar zakat fitrah. Jadi zakat fitrah ni bukan kepada orang yang ada lebihan harta je. Biasa kalau sebut zakat je, ada sebagian bila sebut zakat je, oh ini untuk orang yang punya harta banyak. Banyak orang kadang-kadang zakat fitrah pun dia tak bayar. Dia orang susah, dia bukan orang senang. Okey? Dia bukan orang yang punya harta, mungkin cukup-cukup makan, tapi dia pun tak tahu sebenarnya zakat fitrah dia wajib bayar, walaupun dia orang miskin. Ini banyak orang yang tak perasan. Saya pernah berhadapan dengan beberapa orang macam ni. Ya, dia orang yang susah, ada hutang, kemudian orang yang mungkin pendapatannya cukup-cukup makan, tapi rupa-rupanya dia sudah cukup syarat wajib bayar zakat fitrah. Apa sebab? Syarat wajib bayar zakat fitrah adalah simple je. Pada malam raya tu, sepanjang malam raya sampai pagi Syawal besok, cukup makan kepada dia dan ahli keluarga dia, dan juga ada tempat tinggal. Tak kira tinggal tu di tempat mana-mana yang tinggal yang proper, maka dia dah kira wajib membayar zakat fitrah. Jadi zakat fitrah ini perlu juga diambil kira, walaupun nilainya sedikit, tak banyak pun. Kalau di wilayah ni berapa RM7 ke? Lebih kurang lah RM7-8 kan. Sikit je, tak banyak pun. Tapi kadang-kadang banyak orang yang tak ambil perhatian. Sebab apa? Sebab dia merasakan dia tidak tergolong daripada golongan yang kena wajib bayar zakat fitrah. Termasuk juga yang kena wajib bayar zakat fitrah adalah anak-anak kita yang sedang belajar, yang sudah akil baligh. Ini pun kena ambil perhatian. Tanggungjawab membayar zakat fitrah adalah wajib dikeluarkan zakat daripada dirinya dan daripada setiap muslim yang menjadi tanggungannya dari kalangan pasangannya, orang-orang tua dan ke atas dan keturunannya melainkan isteri ayahnya. Ke atas setiap orang satu gantang, iaitu sebanyak 4 cupak dari makanan utama negerinya. Ini kalau kita punya kiraan lebih kurang 3 lebih kurang ikut kepada ni lah, ikut kepada yang ditetapkan oleh negeri masing-masing, ikut kepada jenis beras. Kan ada pakai beras basmati ke, ada pakai beras hancur ke apa ke, ikut kepada negeri ataupun ketetapan masing-masing di dalam membayar zakat fitrah. Tapi yang kena bayar zakat fitrah ini adalah tanggungjawab diri masing-masing. Selagi mana dia sudah akil baligh dan dia cukup syarat membayar keluarkan zakat fitrah, maka dia sendiri yang kena keluarkan zakat fitrah. Contoh mudahnya, anak kita yang belajar di overseas contohlah, dia berada di bawah tanggungan siapa? Bawah tanggungan kita. Mak ayahnya yang bagi duit, mak ayahnya yang bagi duit belanja. Tapi zakat fitrah bagi diri dia, kalau dia cukup syaratnya apa? Mudah je. Syaratnya tadilah, malam raya dia cukup makan tak? Ada tempat tinggal tak? Kalau cukup syarat-syarat tu, dia sendiri wajib bayar zakat fitrah. Kalau dia buat tak tahu, maka berdosa dia. Boleh tak mak ayahnya bayarkan? Boleh, dengan izin. Mak ayahnya nak bayarkan boleh, tapi dengan izin. Kalau tak diizinkan, ataupun banyak orang kadang-kadang dia, orang tua dia pergi bayar je, sambil-sambil jalan pergi bazar Ramadan, jumpa kaunter zakat fitrah, dia pun main balon semua ahli keluarga dia tu dibayarkan zakat fitrah. Lepas tu dia buat tak tahu je. Tu kena hati-hati, sebab syarat membayar zakat fitrah ini mesti setiap orang keluarkan daripada diri masing-masing. Kalau ada orang lain yang membayarkan, maka dia wajib taukil, wajib mengambil wakalah, mengambil
apa istilahnya dalam bahasa Melayu, dia punya keizinan untuk membayarkan zakat fitrah bagi fulan bin fulan, termasuk daripada anaknya yang sudah akil balik. Jadi seorang ayah kalau nak bayarkan zakat fitrah bagi ahli keluarganya, anak-anaknya yang sudah balik, maka dia kena bagi tahu, ni ayah dah bayarkan ni zakat fitrah untuk kamu semua. Okey, macam tu okey. Maksudnya jangan buat tak tahu je. Jangan buat tak tahu, kerana dia masih beranggapan apa? Dia masih beranggapan anak-anak dia walaupun dah besar, walaupun dah belajar di universiti, tapi mak bapak yang tanggung. Betul, mak bapak yang tanggung, mak bapak yang bagi duit, tapi dalam bab zakat fitrah syaratnya perlu dijaga. Kalau dia sudah cukup syarat, maka dia wajib untuk keluarkan bagi diri dia sendiri. Kemudian, dan harus mempercepatkan bayaran zakat fitrah sejak awal bulan Ramadan. Ini saya dah bagi tahu tadi, hukumnya harus. Masuk saja malam pertama Ramadan, sudah boleh untuk membayar zakat fitrah. Yang paling afdal ialah mengeluarkan pada hari raya, sebelum solat raya, dan makruh selepas solat raya. Selepas solat raya makruh, haram hukumnya jika dikeluarkan pada hari berikutnya. Jadi ini dia punya hukum. Kalau satu orang sampai solat raya dia tak bayar lagi zakat fitrah, lepas solat raya hukumnya makruh. Sampai bila? Sampailah maghrib 1 Syawal. Dia masih kena bayar lagi, tapi hukumnya makruh. Kalau sudah maghrib 1 Syawal, maka itu sudah expired tempoh bayar zakat fitrah. Dah tak haram bayar zakat fitrah. Jadi ini hukum yang perlu diambil kira. Di dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'ir 'ala al-'abdi wal hurri wal dhakari wal untha was saghiri wal kabiri minal muslimin wa amara biha an tuadda qabla khurujin nasi ila as-salah. Baginda Rasulullah SAW telah memfardukan zakat fitrah sebanyak 1 gantang daripada kurma atau 1 gantang daripada barli ke atas hamba yang merdeka, lelaki, perempuan, yang kecil, yang dewasa dari kalangan kaum muslimin, dan baginda memerintahkan supaya dikeluarkan sebelum manusia keluar untuk menunaikan solat hari raya Aidilfitri. Jadi ini tentang masalah zakat fitrah. Beberapa soal-soal lain tentang zakat fitrah, contohnya kalau ada yang meninggal dunia pada bulan Ramadan, wajib tak dikeluarkan zakat fitrah kepada dia? Kena tengok dia meninggal bila. Kena tengok dia meninggal bila. Kalau dia sempat hidup, sebahagian daripada malam hari raya, contohnya satu orang ni dia meninggal dunia pada malam raya pukul 7.40 malam, 7.30 baru masuk malam raya, baru azan maghrib. Contohlah 7.30 tenggelam matahari, azan maghrib, dah masuk malam raya. Ada satu orang ni 7.40 malam, 10 minit je meninggal dunia. Jadi kawan ni wajib bayar zakat fitrah tak kepada dia? Kalau dia belum bayar lagi daripada awal, wajib tak keluarkan zakat fitrah kepada dia? Jawapannya wajib. Kerana kalau tadilah, kalau dia dah cukup apa semua, dia tetap wajib keluarkan zakat fitrah kepada dia. Sebab apa? Dia sempat untuk berada pada waktu yang mewajibkan kepada dia zakat fitrah. Sama juga kalau seorang wanita melahirkan anak pada malam raya. Seorang wanita melahirkan anak pada malam raya. Jadi anak yang dilahirkan tu kena zakat fitrah tak? Anak yang dilahirkan pada malam raya akan diwajibkan zakat fitrah dengan syarat. Dengan syarat apa? Dengan syarat kalau dia sempat untuk mendapat sebahagian daripada bulan Ramadan dan malam raya juga.
Dua-dua dia kena dapat. Maksudnya kalau dia lahir pada malam raya pukul 10 malam dia lahir, dia tak wajib zakat fitrah. Sebab apa? Sebab dia tidak dapat sebahagian daripada Ramadan. Tapi kalau dia lahir pukul 7 malam, 7 petang, pukul 7 petang dia lahir, 7:10 minit azan maghrib, jadi dia kena wajib bayar zakat fitrah. Sebab apa? Sebab dia cukup syarat, yakni dia sempat ada sekejap bulan Ramadan dan malam raya. Jadi ini beberapa hukum-hukum yang agak detail, yang sebagai satu tambahan yang boleh kita mengambil perhatian. Baik. Kemudian bab yang seterusnya adalah tentang masrifuz zakah, tentang pembayaran zakat. Wajib niat dalam mengeluarkan zakat dan harus mendahulukan niat sebelum mengagihkannya, dan selepas pisahkan kadar wajib untuk mengeluarkannya. Jadi niat wajib ketika kita mengeluarkan zakat kita bayar di kaunter zakat ke, atau kita bayar secara online ke, bayar pakai Maybank Tuyu ke kalau ada, melalui kiriman kepada orang lain ke, mesti ada niat ini adalah zakat saya. Kalau tidak ada niat, maka bayaran itu tidak sah. Tidak boleh mengagihkan zakat harta dan zakat fitrah melainkan kepada 8 golongan yang disebutkan oleh Allah dalam Quran. Ini adalah merujuk kepada asnaf zakat. Jadi ada 8 asnaf zakat. Siapakah mereka? Ini difirmankan oleh Allah di dalam surah Taubah. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Jadi 8 golongan ini tak boleh ditambah, tak boleh dikurang. Sebab ini disebutkan jelas dalam Quran, hanya mereka sahaja yang layak untuk menerima zakat, tak boleh sama sekali diberikan kepada selain 8 golongan ini. Siapakah mereka? Sesungguhnya sedekah atau zakat itu, yang dimaksudkan sedekah dalam ayat ini adalah zakat, hanyalah untuk orang fakir, orang miskin, amil, pengurus-pengurusnya, mu'allaf, orang yang baru masuk Islam, orang yang memerdekakan hamba, orang yang berhutang, untuk orang yang berada di jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang di dalam perjalanan atau yang dipanggil sebagai ibnis sabil, orang yang terputus bekalan ketika dalam musafir. Jadi ini saja 8 golongan yang boleh untuk menerima bayaran zakat fitrah. Orang yang berhutang adalah termasuk daripada asnaf zakat. Tapi pada masa yang sama, yang perlu diambil perincian tadi adalah orang yang berhutang macam mana. Saya pun berhutang juga, berhutang dengan bank, hutang rumah dengan hutang kereta tak boleh bayar lagi. Boleh ke saya menerima zakat fitrah? Tak boleh. Boleh ke saya menerima zakat? Tak boleh. Itu tak dikira hutang yang dimaksudkan al-gharimin. Apa sebab? Kerana kita tidak diberikan hutang tadi oleh bank lah. Loan tadi tu tak diberikan kepada kita, kecuali kita sudah didapati layak atau mampu untuk buat installment tu. Faham? Jadi itu tak dikira al-gharimin. Kalau itu kena gharimin, habislah, semua orang lah boleh dapat zakat. Jadi hutang yang ada kepada seseorang, dan hutang itu adalah hutang yang dia sudah mampu untuk membayarnya walaupun dengan berperingkat, macam installment loan bank tu. Jadi itu tidak termasuk daripada orang yang berhutang yang boleh menerima zakat, kecuali dia berhutang dengan bank, lepas tu berbulan-bulan tak bayar. Contohlah, sebab tak mampu bayar, maka sudah bertimbun-timbun dia punya hutang. Jadi yang itu boleh. Jadi sebab apa? Sebab dia ada alasan untuk dia tidak mampu untuk membayar hutang.
Kemudian hutang tadi syaratnya mesti atas tujuan yang baik. Dia tak boleh hutang sebab apa dia berhutang. Dia berhutang sebab kalah main judi dekat Genting Highland, lepas tu pergi majlis agama minta zakat. Tak boleh lah. Jadi kerana dia berhutang untuk tujuan yang haram. Jadi berhutang itu mesti atas tujuan yang halal. Kemudian hutang itu telah sampai tempoh. Maksudnya katakanlah saya berhutang dengan satu orang. Okey, contoh saya berhutang dengan satu orang, Haji Roslan lah contoh. Saya berhutang dengan Haji Roslan sekian amount, tapi agreement antara saya dengan beliau adalah beliau berikan izin kepada saya untuk bayar hutang tu setiap bulan RM500. Tapi lamalah, katakanlah hutang tu RM10,000 contoh. Tapi saya sudah diberikan izin oleh yang memberi hutang untuk bayar hutang tadi secara installment per bulan selama sekian. Sekarang ni saya dikira al-gharimin yang boleh terima zakat atau tidak? Sekarang saya berhutang tak? Berhutang dengan orang. Tapi itu tak termasuk daripada gharimin yang boleh terima zakat. Apa sebab? Kerana saya punya hutang tadi sudah diredai oleh pemberi hutang untuk membayar ikut kemampuan saya yang dipersetujui oleh dua-dua pihak setiap bulan, tak kira sampai bila. Tak kira lah 10 tahun ke 5 tahun ke. Jadi itu sama konsepnya tadi dengan hutang bank. Jadi hutang dengan bank, hutang dengan orang yang sudah dipersetujui bayaran secara per bulan, maka kalau hutang seperti itu tak termasuk daripada al-gharimin yang boleh menerima zakat harta ataupun zakat fitrah. Amil zakat adalah asnaf yang boleh terima zakat. Apa maksud amil zakat? Amil zakat ini adalah mereka yang dilantik oleh pemerintah ataupun pihak berkuasa agama untuk mengutip dan mengedarkan zakat. Itu namanya amil, mesti yang dilantik oleh pemerintah ataupun pihak berkuasa agama. Dia tak boleh declare diri dia sendiri jadi amil, kutip zakat orang, lepas tu dia ambil 1/8 daripada zakat tu dia ambil. Tak boleh, tak sah macam tu. Dia mesti dilantik oleh pihak berkuasa agama. Kalau kita di wilayah ni, maka amil itu mestilah yang punya tauliah daripada Majlis Agama Islam wilayah. Macam tu juga di negeri-negeri yang lain, amil itu mesti dilantik oleh pihak berkuasa agama. Dan amil itu kalau dia dibayar gaji oleh Majlis Agama Islam atas tugas dia, maka dia pun tak boleh ambil bahagian daripada zakat. Contoh, ada amil. Ini dari segi hukum fiqh macam tu ya. Ada amil tapi dia punya gaji bulanan daripada majlis agama. Atas kerja dia sebagai amil, majlis agama ada peruntukan gaji lain untuk dia. Maka dia tak boleh lagi ambil hak daripada zakat. Kecuali kalau dia tidak ada gaji tetap daripada majlis agama. Dia adalah mungkin ambil tu daripada imam masjid ke, bilal masjid ke. Dia tidak punya satu gaji khas daripada pihak berkuasa agama sebagai kerja dia sebagai amil tadi tu. Maka dia ada peruntukan daripada zakat yang boleh diambil mengikut kepada apa yang ditetapkan oleh pihak berkuasa agama. Baik. So itu beberapa perkara berkaitan tentang asnaf zakat. Kemudian dan pada satu pendapat harus dikeluarkan zakat kepada satu golongan dan harus seseorang mengeluarkan zakatnya kepada seseorang. Maksudnya kalau kita ini nak bayar zakat kepada satu orang saja, boleh tak? Jawapannya harus. Ada pendapat fuqaha daripada mazhab Syafi'i mengatakan harus. Kalaulah dengan kita bayar zakat kita kepada satu orang saja menyebabkan dia punya masalah settle,
Walaupun secara umumnya pembayaran zakat itu paling tidak kena sampai kepada 3 asnaf. Ini perkara yang dipilih pendapat oleh kebanyakan para ulama daripada mazhab Syafi'i, bahawa walaupun ada pendapat yang mengatakan zakat itu mesti disampaikan kepada at least 3 asnaf, tapi kalaulah zakat itu dia keluarkan kepada satu orang saja, dan dengan keluarkan kepada satu orang walaupun amountnya besar dan boleh selesaikan dia punya masalah, itu juga adalah diharuskan dalam mazhab kita, mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Okay. Demikian beberapa hal berkaitan tentang permasalahan zakat. Kalaulah tidak ada seorang pun yang nak terima zakat di suatu tempat, ni tak tahulah kalau ada di negara-negara mana-mana ke, yang ada kat situ katakan semua orang kaya-kaya, tak ada asnaf yang yang layak untuk terima zakat. Jadi orang yang berada di negeri itu tetap juga wajib keluarkan zakat, tetap wajib dan disampaikan ke tempat lain. Dia ada masalah dalam fiqh, memindahkan zakat itu boleh atau tidak. Memindahkan zakat itu boleh dengan syarat zakat juga pengurusan zakat itu juga dapat menanggung keperluan orang-orang fakir miskin atau asnaf yang ada di tempat kita. Kalau ianya sudah berlaku, maka boleh untuk memindahkan zakat seseorang ke tempat yang lain. Baik, itu beberapa permasalahan tentang zakat fitrah yang boleh untuk kita mengambil kira, walaupun dalam hukum zakat fitrah ini sangatlah sedikit bagi nisbah kita, tak banyak pun, RM7 mungkin tak banyak bagi kebanyakan daripada kita. Tapi tidak melihat kepada nilai yang sedikit itu, tidak. Kita melihat kepada tanggungjawab yang kita laksanakan, melihat kepada hukum fardu ain, kewajipan yang telah diperintahkan oleh Allah diambil dengan penuh tanggungjawab dan jangan dianggap remeh. RM7 apalah sangat, jangan dianggap remeh, kerana ianya adalah kita melaksanakan satu tanggungjawab yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan harus, kalau dia nak bayar lebih, harus hukumnya. Dia bukan mesti kena bayar ikut RM7 tu, tak. Kalau dia nak bayar, saya nak bayar RM70 lah zakat fitrah bagi saya, boleh tak? Jawapannya adalah harus. Barakallahu fikum. Semoga ada sedikit banyak manfaat yang boleh untuk kita amalkan. InsyaAllah kita akan bersambung selepas daripada bulan Ramadan Al-Mubarak. Selamat menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa na'udzubika min qalbin la yakhsha' wa na'udzubika min du'ain la yustajab wa na'udzubika min amalin la yuqbal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ta'ala wa sallam ala khairil sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.